Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Habibah Artini binti Ramli. Kami daripada kumpulan 5 di bawah Section 6 ingin membentangkan tajuk Sumbangan Falsafah Yunani, Falsafah Islam, Falsafah India, dan Falsafah Cina dalam pembinaan tamadun masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aini binti Ali. Falsafah amat penting dalam pembentukan tamadun dan dua hal ini saling berkait antara satu sama lain. Tamadun membawa maksud peradaban hidup masyarakat yang bertambah maju lalu memperoleh kemajuan dari segi lahiriah dan juga rohaniah. Falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Falsafah sering berkait rapat dengan agama, matematik, ilmu alam, pendidikan dan juga politik. Secara ringkasnya, ahli falsafah yang telah membentuk sebuah pemikiran berkait dengan tamadun telah membentuk peradaban hidup sehingga memperoleh kemajuan dari segi lahiriah dan juga rohaniah sesebuah masyarakat. Terdapat 4 falsafah, yaitu falsafah Yunani, falsafah Islam, falsafah India dan juga falsafah Cina. Falsafah Yunani. Perkataan falsafah merupakan penterjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan filosofi yang berasal dari Grek. Perkataan filosofi merupakan gabungan dua perkataan yang mempunyai maksud tersendiri, yaitu philo membawa maksud cinta dan sophia membawa maksud kebijaksanaan. Ahli falsafah Yunani telah meninggalkan cara lama, yaitu cara tradisional dalam menerangkan hal secara mitos, dan menggantikannya dengan menggunakan cara mereka tersendiri yang unik berdasarkan logik dan juga sebab. Ahli falsafah Yunani terbahagi kepada 3 kumpulan, yaitu Separa-Sokratiks, Sokratiks, dan Pasca-Sokratiks. Pada zaman tamadun Yunani, terdapat 3 ahli falsafah yang paling terkenal. Yang pertama adalah Sokrates. Sokrates merupakan bapa falsafah barat yang merupakan guru kepada Plato. Antara sumbangan beliau adalah mewujudkan kaidah Sokratik yang masih digunakan pakai sehingga hari ini. Selain itu, beliau juga memperkenalkan falsafah politik. Seterusnya adalah Plato. Plato merupakan pelajar Sokrates yang paling terkenal, yang menghasilkan banyak karya seperti The Apology dan The Republic yang merupakan dialog Sokrates sewaktu masih hidup. Beliau juga membuka sebuah sekolah yang dinamakan sebagai The Academy dengan harapan akan banyak ahli falsafah yang akan lahir. Seterusnya adalah Aristotle. Aristotle merupakan pelajar kepada Plato dan juga guru kepada Alexander the Great. Beliau dikenali sebagai bapa retorik karena mengembangkan ilmu retorik. Beliau juga menghasilkan banyak karya seperti The Organon, Metaphysics, dan juga retorik. Seterusnya, di dalam tamadun Yunani terdapat banyak lagi ahli falsafah yang lain. Antaranya adalah The Pythagoras. Pythagoras merupakan ahli falsafah yang terkenal dengan teori Pythagoras, yaitu formula matematik yang masih digunakan sehingga hari ini. Yang kedua adalah Empedocles. Empedocles merupakan pencipta retorik dan juga pengasas kepada perubatan Itali. Oke, yang seterusnya ialah falsafah Islam. Tamadun Islam berkembang dari semenanjung tanah Arab oleh Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada hari Isnin bersamaan 17 Ramadan, 6 Agustus 610 Masehi. Kerajaan Islam pertama di dunia yaitu di Madinah semasa baginda berhijrah ke Madinah pada 642 Masehi. Ia juga berbeza dengan tamadun yang lain. Setelah baginda wafat, penyebaran Islam berlaku di Asia Tengah dan Barat sehingga Islam berpecah. Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Seljuk Turki, Kerajaan Utsmaniyah, Empire Mughal India, dan Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi empire yang kuat dan terbesar di dunia. Tempat-tempat pembelajaran seperti ilmu yang hebat telah mewujudkan satu-satunya tamadun Islam yang agung. Oke, seterusnya terdapat 2 sumbangan dalam tamadun Islam. Yang pertama, bidang perubatan dan juga kesenian. Sumbangan Islam dalam bidang perubatan terdapat 2 tokoh yang terkenal di zaman pertengahan Eropa. Yang pertama ialah Ibnu Sina. Di Eropa terdapat seorang ahli sarjana yang serba boleh kecerdikannya dalam bidang perubatan, yaitu Ibnu Sina. Karya-karya beliau dalam bidang perubatan ini adalah sumber rujukan yang paling berautoriti di barat selama 600 tahun. Beliau bertanggung jawab dalam penemuan bahwa penyakit seperti batuk kering itu adalah berjangkit dan boleh disebar melalui udara. Malah, ia membawa kepada pengenalan kuarantin untuk mengawal penyakit.
Walaupun dia adalah tokoh perubatan terkenal, hampir dilupakan adalah beliau juga tokoh falsafah yang sangat hebat. Yang kedua ialah Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ini merupakan seorang saintis dan pakar bedah terkemuka pada zaman pertengahan di Eropah tersebut. Sumbangan beliau dalam mencipta kaedah-kaedah dan alat-alat baharu tersebar dan menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan pengaruh barat. Antara instrumen dalam operasi pembedahan adalah seperti pembedahan dalam telinga, tekak, dan salur kencing. Al-Tasrif merupakan karya pertama yang menyertakan diagram lebih daripada 200 alat-alat pembedahan yang kebanyakannya dicipta oleh beliau itu sendiri. Banyak alat-alat yang diciptanya masih digunakan pada hari ini dengan beberapa modifikasi. Dan yang terakhir, sumbangan dalam bidang kesenian. Kesenian ini merupakan seni pertama dalam Islam. Seni Islam ini terdiri daripada seni bina, seni khat, lukisan, dan tembikar yang merangkumi kebudayaan Islam yang pelbagai. Dalam kitab Al-Quran merupakan panduan hidup umat Islam, di mana kitab suci ini mengandungi nilai sastra yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Maka kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadi inspirasi pengembangan seni sejak zaman para rasul. Antara kesenian yang banyak dikembangkan oleh umat Islam adalah seni tilawah Al-Quran, arsitektur, seni khat yaitu kaligrafi, seni musik, dan seni drama. Citra, saya benar teman dalam B akan mengulas mengenai sumbangan falsafah Cina. Tamadun Cina merupakan tamadun tertua dan ia dapat dikesan sejak tahun 2000 sebelum Masihi lagi. Kewujudan tamadun Cina memang tidak dinafikan telah membawa pelbagai kemajuan dalam perubahan dari pelbagai aspek falsafah. Antara kemasyhuran falsafah Cina yang begitu ketara kelihatan adalah dalam bidang perubatan dan sains teknologi. Kemajuan dalam bidang perubatan Cina telah berkembang melalui kaedah empirikal, iaitu melalui pemerhatian terhadap tubuh badan manusia. Kaedah ini berkonsepkan yin dan yang. Dalam masyarakat Cina, penyakit dapat dirawat melalui 3 cara, iaitu pemberian bahan-bahan seperti herba, kaedah moksibisi, dan kaedah akupuntur. Selain itu, teori elemen yang merupakan sebahagian daripada dunia fizikal. Falsafah Cina mempercayai ia serasi dengan 5 elemen alam semesta. Selain daripada bidang perubatan, tamadun Cina terkenal dengan penciptaan dan penemuan sains serta teknologi. Kemajuan dalam bidang ini banyak memberi sumbangan kepada falsafah Cina sendiri, bahkan sehingga ke hari ini, orang Cina memperkenalkan teknik pengairan, pertanian, astronomi, dan pembuatan kalender. Pada ketika itu, pencapaian teknologi Cina sangat berpengaruh terhadap perkembangan falsafah dunia adalah 4 penciptaan agung, iaitu teknik membuat kertas, pencetakan, bahan letupan, dan kompas. Penghasilan teknologi kertas diperkenalkan melalui jalan sutra lama, The Old Silk Road. Teknologi teknik penciptaan telah menghasilkan cetakan yang paling awal, iaitu buku kitab, yang sekarang dipelihara di Museum British. Seterusnya, penciptaan bahan letupan yang digunakan sebagai senjata api. Selain itu, tamadun Cina menghasilkan kompas yang amat berguna untuk tujuan pelayaran. Sekian daripada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wong Hui Lung dan hari ini saya akan membentangkan sumbangan falsafah Konfusianisme dalam tamadun Cina. Falsafah Konfusianisme ini diasaskan oleh Kongfuzi ataupun nama sebenar beliau dikenali sebagai Kongzhi. Secara umumnya, Konfusianisme merupakan suatu sistem falsafah mengenai kehidupan manusia dan aliran pemikiran yang mengutamakan nilai-nilai etika untuk dijadikan panduan dan pedoman hidup agar dapat membentuk akhlak yang sempurna dalam setiap individu. Falsafah Konfusianisme diperkenalkan mengandungi unsur-unsur seperti cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan, dapat dipercayai dan setia. Dalam aspek politik, Konfusianisme menekankan pemerintahan yang adil dan berperi kemanusiaan. Oleh itu, beliau mengatakan bahawa pemerintahan perlulah dilaksanakan dengan beretika dan melalui kepimpinan teladan, kerana hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat merupakan kunci kejayaan sesebuah negara. Selain itu, ajaran Konfusius ini juga menerapkan 5 norma yang penting dalam hubungan antara masyarakat, iaitu hubungan golongan atasan dan golongan bawahan, hubungan ibu bapa dan anak, suami dan isteri, anak lelaki dan adik lelaki, serta hubungan persahabatan. Norma ini amalah penting bagi mewujudkan hubungan yang harmoni dalam sesebuah masyarakat yang mengamalkan tingkah laku yang baik dan bermoral supaya dapat mencapai sebuah negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Nama saya Karen Chong Chawei dan saya akan bentang berkaitan sumbangan falsafah India pada hari ini. Tamadun India merupakan tamadun tertua di dunia dan wujud di antara tahun 2500 sehingga 1800 sebelum Masihi. Antara sumbangan India ialah dari aspek pendidikan.
Tamadun India mengamalkan sistem pendidikan yang berasaskan pembelajaran kitab-kitab Veda dengan kaedah hafalan dan penggunaan bahasa Sanskrit sebagai medium pengajaran. Perkembangan pesat dalam sistem pendidikan menyumbang kepada penubuhan pusat pendidikan seperti Kolej Brahman, Universiti Taxila dan Universiti Nalanda. Sumbangan kedua ialah dalam bidang sains dan teknologi. Ahli matematik India telah memperkenalkan sistem nombor yang dikenali sebagai angka Brahmin dan angka Kherostil. Sarjana India iaitu Brahmagupta berjaya menghitung pukul lilit bumi dengan tepat menggunakan hukum relativiti yang diperkenalkan oleh beliau sendiri. Masyarakat lembah Indus juga menerokai kaedah baharu iaitu menggunakan pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk menghasilkan batu bata. Sumbangan seterusnya ialah dalam bidang perubatan. Tamadun India memperkenalkan sistem perubatan tradisional yang dikenali sebagai Ayurveda. Ayurveda bertujuan untuk mengatasi masalah pelbagai penyakit dan kesakitan dengan adanya sebilangan ubat dan tata cara perbedahan yang diperkenalkan oleh para pengamal Ayurveda. Buku-buku perubatan Ayurveda juga memberi pengaruh yang besar dalam bidang perubatan tradisional sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syamia binti Sejali dan saya akan menyambung pembentangan ini. Seterusnya adalah ajaran Buddha. Ajaran Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha. Ajaran ini bersifat psikologi dan etika yang berkaitan dengan kehidupan ini menjurus kepada keseseraan dan bagaimana mengatasinya. Oleh itu, pengikut Buddha akan menjadikan Dhamma sebagai garis panduan untuk pengawal nafsu mereka daripada mencintai kebendaan. Antara isi kandungan Dhamma termasuklah 4 kebenaran mulia dan juga dukkha, yaitu kehidupan ini adalah satu penderitaan. Untuk mengawal nafsu ini, dan 8 lapis digunakan sebagai penghapus nafsu. Seterusnya adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi merupakan cabang ilmu Vedic yaitu Jyotisa. Jyotisa ini memberi kepentingan untuk mereka menetapkan tarikh yang sesuai untuk melakukan upacara pengorbanan dewa dan dewi pada masa itu. Di dalam Rig Veda menyatakan bahawa dalam setahun terdapat 360 hari dan 12 bulan. Perkembangan ilmu astronomi ini telah membawa kepada penghasilan beberapa buku dan antaranya yang terkenal adalah Aryabhata. Isi kandungan di dalam buku-buku yang dihasilkan ini kebanyakannya menceritakan mengenai gerhana bulan, gerhana matahari, garis bujur, planet dan juga peralatan astronomi. Akhir sekali ialah sekolah falsafah yoga. Yoga diperkenalkan semasa tamadun India. Yoga merupakan latihan minda secara psikik yang dapat membersihkan jiwa dan baik untuk meditasi dan juga kesihatan. Yoga mempunyai 8 peringkat dan harus diikuti dari peringkat pertama hingga peringkat terakhir. Yoga sangat bermanfaat kerana ia dapat mendisiplinkan seseorang. Kesimpulannya, falsafah Yunani, falsafah Islam, falsafah India dan falsafah Cina telah memberi sumbangan kepada tamadun masing-masing. Hal ini telah membawa kepada kemajuan tamadun-tamadun tersebut. Contohnya, falsafah Yunani yang merupakan falsafah politik telah membawa kepada corak pemerintahan demokrasi kepada tamadun Yunani. Falsafah yang berbeza dalam setiap tamadun membawa kepada corak kemajuan yang berbeza. Hal ini demikian kerana secara umumnya setiap manusia mempunyai fitrah ingin tahu yang berbeza dan tersendiri. Ahli falsafah dalam tamadun masing-masing mempunyai corak pemikiran yang berbeza dalam penyampaian falsafah-falsafah mereka. Falsafah tersebut berasaskan kehidupan masyarakat tamadun tersebut untuk menyelesaikan masalah harian mereka. Hampir tiada bidang kehidupan yang tidak disentuh oleh falsafah. Falsafah amat diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Falsafah mengambil pendekatan yang realistik untuk mencapai kehidupan yang baik. Ahli falsafah Islam, Ibn Sina menekankan kehidupan beragama dan kepatuhan kepada undang-undang sebagai syarat untuk membentuk kehidupan yang lebih baik, iaitu kehidupan yang lebih teratur, terancang dan sistematik. Falsafah juga merupakan suatu proses berfikir yang hidup dan juga suatu bidang ilmu yang hidup di mana kebenaran terus dicari. Falsafah akan terus berkembang dan bertambah seiring dengan peredaran zaman. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.